kasih MC. Macam mana semua dah selesai ke bulan 12? Ada 4 hari lagi. Jangan risau, banyak masa lagi. Kalau kira hari rasa sikit, kira jam. Kira jam jadi lama balik. 96 jam. Lama lagi masa ada. Saya kenalkan diri dulu. Nama saya Zaid, business partner saya Zana. Saya dibawa masuk dalam bisnes ni oleh upline saya, Dr. Siti Nadia, dan IPB hebat dari Diamond Direct, Datuk Dr. Haji Nur Azmi dan Datin Dr. Haji Astino Rizah. Tepukan untuk barisan penajaan saya. Bila hujung-hujung tahun ni kita selalu buat apa? Bercuti. Ada orang bercuti, ada orang makan angin, dan selalunya di kepala kita mengenangkan, ya Allah, dah setahun berlalu. Teringat azam kita 27 hari bulan 12 tahun lepas. Ada yang capai, ada yang tak capai tapi CP, ada yang terbabas hanyut terus entah ke mana. Ramai agak jadi macam tu. Jadi tak apa kawan-kawan. Selagi kita ada di sini, bermakna satu hari nanti ianya akan jadi kenyataan. Tepukan untuk anda semua. Sebab datang kelas ni bagi saya orang yang cukup-cukup terpilih. Ramai tak orang cakap gitu, saya semangat nak buat, kelas tak datang. Ada orang dia datang, tapi dia datang dengan rule dia sendiri. Kelas tiap-tiap minggu, dia datang sebulan sekali. Tinggal kita pergi tanya kawan kita yang kerja pejabat kan, waktu kau buat degree dulu, kau datang kelas ikut suka hati kau ke ikut universiti? Pergi sekolah dulu, mak bapak bagi kau pergi sekolah ikut suka hati ke hari-hari kena pergi? Selalu jadi macam tu. Tapi bila kita bisnes, tiba-tiba akal tu dah sengit dah. Dia salah faham. Tapi tak apa, kita masih berada di sini. Jadi kawan-kawan, malam ni saya nak bercakap tentang duplikasi. Sebab perniagaan kita ni, selain daripada jual ubat gigi, jual sabun basuh baju, sabun basuh pinggan, ingat ada orang nangis ni kan? Sabun basuh baju, sabun basuh pinggan, ianya adalah satu bisnes duplikasi. Kalau kita gagal menduplikasi, maka gagallah bisnes kita. Itu benda yang cukup simple dan tak boleh tinggal. Tadi saya baru dapat mesej daripada prospek saya seorang. Dia tanya, Zaid, waktu Zaid mula-mula masuk MWay dulu, Zaid fokus pada jualan ke pada networking? Saya pun macam wush. Dia macam soalan. Saya suka bila orang bertanya, maksudnya dia berminat. So sebenarnya kena buat dua-dua. Boleh ke kita nak jual je MWay ni sampai berjaya? Boleh ke kita tak nak jual apa-apa, sponsor je sampai berjaya? Pun tak boleh juga. Jadi kita cuba mendalami tajuk duplikasi hari ni. So sebelum kita pergi jauh, kita kena tahu kenapa kita nak buat duplikasi. Simple je, untuk tambah volume. Kita punya bonus ikut kita punya volume, betul tak? Lagi banyak barang yang keluar daripada kumpulan kita, lagi banyaklah duit yang masuk. Tu saya bagi tengok, anda tengok contoh. Kalaulah kitanya bisnes ni kita seorang je, dan kita ni sibuk sangat-sangat, kita ada masa nak jual, nak pakai 50 PV je sebulan. Bajet pun ciput, nak jual pun tak pandai, 50 PV je. So total PV kita berapa? 50. Tapi kalau ada 10 orang yang sebiji macam kita, bajet pun tak banyak, jual pun sikit-sikit, sekarang PV kita jadi berapa? 500. Nampak tak? Nampak tak penggandaan dia? Kadang-kadang kawan kita rasa susahnya nak naik dalam MWay ni sebab apa? Tak cukup orang. Janganlah berusaha nak jual seorang-seorang. Bila orang cakap apa, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, betul tak? Ada orang cakap ringan jinjing seorang-seorang, berat bagi campak ke orang. Tak ada kan? So kita pun kena macam tu. Tengok, 10, 20, walaupun naik kat sini 10 je, tapi kat sana tengok dia naik macam mana. Ribu-ribu naik. Bila ada banyak orang buat benda yang sama. So this is the idea of MWay. Saya tak kisah PVU berapa. Kalau you PV kata saya teruk benar, saya boleh pakai, boleh jual dalam 10 PV je sebulan, tak apa, cari 1000 orang. Kalau saya 1000 orang pun tak ada, saya seorang-seorang je, okey tak apa, teruskan kehidupan kau. Kau takkan ke mana-mana. Simple. Sebab apa? Sebab kena ada volume. Kalau tak ada volume, tak adalah bisnes. Yang kedua, kenapa kena buat duplikasi? Untuk kita dapatkan exponential growth. Exponential growth ni maksudnya macam mana? Kita buat satu, bukan naik satu. Buat satu naik 10, buat dua naik 20. Tengok simple saya tunjuk exponential. Kita seorang-seorang pergi sponsor 2 orang, kita punya kumpulan jadi 3 orang. Betul? Boleh jawab kuat-kuat bagi melekatkan kepala. Kalau 3 orang dalam kumpulan, setiap satu sponsor 2 orang, kumpulan kita jadi berapa? 9. Kalau 9 orang sponsor seorang 2 sebulan, kumpulan kita jadi berapa? Tengok yang bawah sekali.
1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali gulung 729 orang dalam kumpulan. Ramai tak? Tapi kalau berterusan di sini sahaja, bulan ni kita sponsor 2 orang, bulan depan kita sponsor 2 orang, cukup 12 bulan, 2 kali 12. Ramai tu juling mata tu. 2 kali 12 berapa? 24. Bila kita nak sampai 729? Sebab apa? Tak ada duplikasi. Engkau buat bisnes sorang-sorang. Ni bisnes networking tapi kau cuba sedia berhad sorang-sorang. Jadi macam tu. So nampak? Mesti ada duplikasi. Duplikasi, orang buat benda yang sama. Right. Okay. So bagaimana nak buat duplikasi ni? Saya bagi simple. Nak buat duplikasi, yang pertama sekali kenalah ada template. Boleh kita photostate gambar yang cantik. Kata kita ada satu keping kertas, gambar dia pecah. Kalau kita photostate yang keluar, elok ke tak elok? Elok ke lagi teruk? Lagi teruk jadinya. Betul tak? Jadi first kali template yang original tu, yang diri ni, yang ini yang kena diperbetulkan dulu kawan-kawan. Sebab kalaulah yang di photostate tu dah pecah, yang keluar tu dah tak ada rupa dah. Kalau perempuan tu lawa, gambar dia pecah, photostate jadi buruk, orang tu ni nombor 80 ke 90 ni. Sebab pecah. Right. So apa template yang kita kena jaga? Original, bermula dengan diri kita sendiri. Yang pertama, guna barang. Kita guna barang ke tak? Nombor 2, kita datang meeting ke tak? Nak tak orang yang kita duplikasi datang meeting juga? Nak kan? So tengok kita datang meeting ke tak. Nombor 3, kita jual ke tidak? Tak kisah you jual banyak mana, tapi jual ke tidak. Nombor 4, you menaja ke tak? Berkongsi produk, peluang dengan orang tak? Servis, kita pergi tak jaga? Kita nak downline kita, jagalah customer kau. Kita duduk rumah, tak pernah roja pun customer kita. Selepas dia beli, kita pun lupakan dia. Sebelum dia lupa kat kita, kita lupa kat dia dulu. Kita jaga tak hubungan dengan upline kita? Marah downline tak balas mesej, tak angkat call. Upline kau telefon balas mesej, kau angkat tak? Upline kau mesej gedebak-gedebuk panjang-panjang bam, kau balas thumbs up ke? Ramai gelak Diamond. Ramai gelak. Maknanya Diamond mesej panjang dia orang bagi thumbs up ke? Kalau kita dengar peribahasa, kan, kalau cikgu kencing berdiri, anak murid kencing. Kalau kau dengan upline balas thumbs up, sampai kat downline kau dia bagi blue tick je. Dia tak bagi apa-apa terus. So effort, jaga hubungan dengan upline. Layan upline seperti mana kita nak downline layan kita. Kalau kita buat belagak dengan upline kita, downline kita buat benda yang sama. Janganlah pelik lepas tu. Jangan pelik. Lagi teruk lagi kita kena. Ini daripada pengalaman. Seterusnya, customer list. Yang kita cakap kita tak nak lupakan customer. Kita buat tak customer list kita? Kalau hari ni kita kasih henjuk je tanya, siapa bawa, boleh tunjuk kat saya customer list? Kita kena jadi macam tu. Buat bisnes, customer list mesti ada dengan kita sentiasa. Betul tak? Seterusnya, name list. Nak cerita produk kat orang, prospek-prospek kita ni, ada tak name list kita? Buat tak? Ataupun sepanjang perjalanan MW saya buat name list setiap Disember sahaja. Lepas tu saya lupakan, sampai next Disember saya tulis lagi sekali nama yang sama. Ramai orang buat macam tu. MP list. Orang-orang yang kita tunjukkan plan tiap-tiap bulan, kita buat dah. Kalau kita tak buat, nak duplikasi apa? Tak terkeluar. Kita duduk dengan downline tanya, kau nak tanya apa? Kita pula tanya dia, kau nak tanya apa? Apa saya perlu buat? Tak ada. 2-3 benda je kita boleh jawab, sebab kita buat 2-3 benda je. Seterusnya, seminar. Kita datang tak seminar? Kita pergi, kita nak tak downline kita pergi seminar? Kita pergi dulu. Supaya apa? People ni, orang ni, dia tak ikut apa yang you suruh, dia ikut apa yang you buat. Simple. Downline kita macam tu. Kalau tak ada lagi yang macam tu, maksudnya tak jumpa lagi. Pergi cari. Dia akan jadi simple macam tu. So apa tools yang saya gunakan? Saya tak tahu anda buat macam mana. Yang saya gunakan untuk saya melakukan proses-proses duplikasi ni, WhatsApp. Senang tak WhatsApp? Kena bayar tak WhatsApp? Tak. Zoom kena bayar tak? Tak. Lebih sejam pun kena bayar. Kalau tak nak bayar, sembang orang jangan lebih sejam. Jumpa, ini kena bayar.
Kena bayar duit minum, kena bayar duit makan kotiau ke. Kalau tak nak keluar duit, jumpa kat tengah jalan, jumpa kat masjid. Seterusnya, video. Video ni kadang-kadang kita gunakan third party. Saya selalu cakap pasal third party. Saya nak cakap dengan orang pasal sponsoring. Contohnya, saya cari video YouTube. Kalau anda perasan, saya ada satu video YouTube Ashraf cakap pasal sponsoring. So saya mesej kat downline saya, kau dengar Ashraf ni cakap. Saya edify dia, Ashraf ni dialah yang ajar aku buat MW. Dengar dia cakap pasal sponsoring. Dapatlah cerita kat downline kita pasal sponsoring. So bila template dah betul, gunakan tools. Sebab ada downline kita, betul tak? Ada downline kita memang payah benar nak jumpa. Betul tak? Susah. Sibuk sampai syurga. Tak tahu, tak pernah free. Ada downline macam tu. Saya mesej tak pernah free. Tanya bila kau free, aku free, aku bagi tahu kau. Sampai hari ni dia tak bagi tahu. Sudah setahun dah. So maksudnya memang dia tak free. So WhatsApp, Zoom, video. Ini tools yang saya gunakan. Jadi kawan-kawan, siapa? Ini soalan yang cukup penting. Sebab MW ni kawan-kawan, kita tak boleh ubah orang, kita tak boleh paksa orang. Setuju tak? Contoh malam ni Diral, ada aku paksa hang datang meeting. Kalau hang tak nak datang, boleh aku cakap paksa. Cakap Diral hang kena datang. Hang tak guna kalau tak datang. Tak boleh. Kalau saya cakap itu dia datang ke dia lagi tak datang? Lagi tak datang. Jadi kita tak boleh paksa orang. Jadi penting untuk kita tahu siapa. Dengan siapa kita nak buat duplikasi ni kawan-kawan. Tolong tekan. Okey. So sebelum kita buat duplikasi ni, apa yang saya selalu buat, saya selalu klasifikasikan. Downline kita ni ada macam-macam jenis, macam-macam rupa, bentuk dan perangai. Betul tak? Type yang pertama, now. Downline yang now. Maksudnya di downline yang dia cakap dengan saya, dia nak buat cukup dengan tindakannya. Saya tak cakap, dia tanya. Saya tak suruh dia buat, yang saya suruh laju dia buat. Kumpulan yang kedua, later. Later ni macam mana? Saya nak buat, tapi saya lemah lah bab-bab ni. Saya nak jadi diamond, tapi malam ni saya tak free lah. Nak pergi makan dengan adik-beradik saya. Saya betul-betul nak berubah. Saya betul-betul nak berjaya. Tapi lagi 3 bulan baru saya free nak jumpa. Ini later. Later pun okey, tapi dia mau. Betul tak? Dia ada cakap dia tak mau. Tak, tanya je mau. Memang saya nak, tapi tunggu anak saya nak menakan saya beranak dulu. Saya memang nak, tapi saya tengah tunggu ikan saya kat dalam kolam tu sikit lagi nak beranak. Macam-macam alasan dia, 1001. Bukan 1001, 1002 alasan dia. Dan seterusnya, never. Never ni cukup senang. Never ni kita ajak pun tak mai, kita cakap apa pun tak buat. Dia akan buat segala-galanya yang bertentangan dengan kita punya suruhan. Kalau kita cakap hang kena main meeting, dia tak main meeting. Kalau cakap hang masuklah Zoom meeting, dia tak masuk. Kita cakap kena pakai barang, dia duduk pergi Colgate ke. Dia tak boleh. Dia tengok muka kita tu, dia kira nak bangkang je. Dia jiwa pun bangkang. Never. So bila kita tahu tiga-tiga ni kawan-kawan, cara kita pun berbeza. Dengan orang now, apa yang saya selalu buat? Kita masa ada 24 jam. So selain dia orang boleh pilih, kita pun boleh pilih. Betul tak? Kita pun boleh pilih downline mana yang kita nak jumpa. Kalau Diamond selalu cakap, pinggan tak retak, nasi tak dingin. Kau tak nak, aku 2 kali tak ingin. Simple. Jumpa selalu. Saya akan pergi jumpa selalu orang yang now. Orang yang tak now, tak payah jumpa selalu. Tak payah nak berungsing memikirkan dia. Jangan. Orang yang now, saya akan aktiviti tu bersama. Saya tak ada cakap, kau bagi orang, aku pergi jumpa. Orang yang now, saya akan cakap, kita cari orang, kita pergi sama-sama. Kita pergi demo sama-sama. Sebab apa? Bila saya pergi tu, saya bukan pergi untuk bisnes saya. Saya pergi nak tunjuk kat dia macam mana aku buat demo, macam mana aku tunjuk bisnes. Kalau orang yang bukan now, tak apa, kau atur je orang. Kau tak datang pun tak apa. Suka hati kau lah. Sebab aku buat bisnes aku, bukan buat bisnes kau. Orang yang now, saya bagi tanggungjawab. Cakap kat dia, kau dah service dah customer itu. Kau dah, orang yang kita jumpa itu dah sign up belum? Orang yang now bagi tanggungjawab. Orang yang lain daripada now, saya tak bagi tanggungjawab. Ada customer, aku follow up sendiri. Kalau ada orang yang kita jumpa marketing plan, saya mesej sendiri. Ajak downline pergi BTC, saya yang jemput sendiri. Saya tak bagi orang lain buat, melainkan orang tu now. Dan orang now, saya buat goal setting dengan dia. Saya duduk dan saya tanya, bulan depan kau nak jadi apa? Tahun depan kau nak jadi apa? Tengok, tahun depan tengok jadi tak apa-apa. Ke tak jadi apa-apa. Biasa. Goal setting.
Kumpulan yang kedua, later. Ni orang yang saya mau tapi saya ni kan, saya nak jadi diamond Zaid tapi saya meeting sebulan sekali je. Ataupun saya jadi diamond, minggu ni meeting saya cakap, "Kak, minggu ni datang meeting kak. Minggu ni kak pergi Perlis. Biasa minggu depan, minggu ni baru on the way balik daripada Perlis. Minggu lagi satu baru nak rehat, penat balik pada Perlis." Jadi orang macam ni boleh kita paksa tak? Tak boleh paksa. Sama lah macam orang tak boleh paksa kita. Kita pun tak suka dipaksa, betul tak? So tak payah paksa teruk-teruk sangat. Later ni buat apa? Berhubung selalu. Saya selalu kat mesej saya malam sebelum tidur, yang tak payah pening-pening kepala sangat, saya mesej lah, "Weh, dah tidur ke belum?" Buat apa kan? Berhubung selalu. Nombor 2 apa saya buat? Saya buatkan program. Saya cakap dengan dia, aku ada bini, aku boleh buat cek-cek muka, kau boleh tak ajak kawan 2-3 orang datang rumah? Minggu ni aku nak buat kelas masak, kau boleh tak ajak orang kawan kau? Saya nak buat apa? Saya nak korek dan saya buatkan. Waktu program tu, satu keping ayam pun aku tak suruh dia bawa. Aku buat semua. Sebab apa? Sebab bisnes aku, dia later. So, see you later lah. Kalau dia boleh cari orang, Alhamdulillah. Kalau dia tak mau, cari orang lain. Sebab kita nak buat bisnes kita sekarang. Bukan nak buat sama-sama. Sebab dia later. Dia buat later. Kumpulan ni apa saya buat? Saya selalu ajak kumpulan ni pergi meeting dan pergi event. Kadang-kadang dia masuk, kadang-kadang dia tak masuk. Ada tak downline kita macam tu? Kadang-kadang dia masuk, kadang dia tak masuk, kadang-kadang dia jual, kadang-kadang dia tak jual, kadang dia semangat, kadang dia tak semangat. Ini semua perangai-perangai later. So it's okay. Sebab later can become now. Bila sampai seru dia, sampailah. Yang cakap, saya pun sama. Zana masuk MW, now I was a later. Fifi later. Dia cakap, sebab saya yang bawa dia, saya tahu lah. Siapa lagi? Azri later. Syamil? Oi, dia jawab Mel. Aku nak bagi hang jawab sendiri. Kan? Double later, jangan never later sudah. Meeting event, apa lagi? Saya share info selalu. Sebab kumpulan now, dia cari sendiri. Dia pandai klik kat Google, dia pandai klik kat YouTube. Kumpulan later tak, hang tak bagi tahu, aku tak tahu. Dia kalau downline ni macam baby yang baru lahir, yang later ni yang autism sikit. Kita kena bagi lebih sikit. Dia lambat. Kalau now dia cepat, tunjuk sekali dia pandai terus. Ni kalau budak biasa tengok dalam TV main pistol, dia ambil pistol tu dia try. Kalau budak later ni tengok TV dalam pistol, dia tengok pistol tu, tengok apa benda ni. Nampak macam boleh tembak. Nanti dia buat video. Lepas tu kumpulan yang ketiga, never. Ini dia nampak pistol tu, dia sepak pistol tu. Bisnes Amway ni kawan-kawan, macam satu handphone. Kalau handphone tu diletakkan dekat tangan kita, kita tahu, kita boleh dapat segala maklumat, kita boleh call satu dunia dengan handphone tu. Tapi kalau bagi kat anak saya, dia pandai elak main handphone. Bagi kat budak-budak mana-mana, pegang handphone, dia tahu tak apa nak buat? Apa dia buat dengan handphone tu kalau budak setahun? Dia rasa lah bodoh mulut. So Amway ni macam tu. Untuk orang yang faham, ianya sangat besar, sangat hebat. Untuk orang yang tak faham, dia buat makan je lah. Makan, kunyah-kunyah, rasa, buang. Macam tu je. So untuk kumpulan never, apa saya buat? Saya dah tahu dah, orang ni aku ajak meeting tak nak, ajak BTC tak nak, ajak buat apa pun tak nak. Saya pergi cari dia untuk buat program, untuk saya jumpa orang keliling dia. Orang macam ni selalunya sombong. Sombong maksudnya apa? Dia suka bila kita merendah diri. So saya akan buat apa? Kak, saya nak minta tolong ni. Kalau saya nak buat masak-masak kat rumah kak boleh tak ajak kawan dia orang? Saya payah nak cik orang kak, minta tolong kat kak. Dia pun Allah kesiannya hang Zaid. Mai. Akak panggil lah jiran-jiran kan. Bila jiran-jiran mai pun dia berdiri kat belakang je. Hampa tengok dia buat periuk ni. Kalau siapa nak beli boleh sembang dengan dia. Kan tak apa. Kita sabar. Kisah apa? Betul tak? Pada kita duduk rumah masak seorang-seorang cakap dengan dinding, baik kita masak dengan prospek. Betul tak? Masak hari-hari masak dengan dinding. Masak dinding, record, lepas tu simpan dalam phone, tak post pun. Ramai gelak ni, ramai buat ni. Masak-masak record, aku nanti FYP ni. Setahun tak keluar video tu. Hilang gitu dalam Google Photo tu. Never buatkan program. Jangan buang terus. Pergi buat program. Mana tahu never become later. Tiba ada seorang nak beli kak, ada 2 orang nak beli periuk. Ni kalau saya sign up bawa kak dapat 3%. Dia tanya 3% dapat apa? So now never dah jadi later. Tapi layanan berbeza. Orang now layan lain. Kalau kau layan orang never macam now, engkau sakit jiwa. Betul tak? Kita pun cakap jom buat go setting, dia pun go setting buat apa?
Cakap, kau kena bawa orang datang BTC. Buat apa? Aku minggu ni busy. Bukan style aku pergi event-event macam ni. Nampak? So jangan salah layan. Kalau salah layan, kita sakit jiwa. Kalau salah layan, kita merana. Kalau salah layan, kita sakit hati. Jadi MOE ni mencabar. So kawan-kawan, benda ni semua kita sabar je. Sebab kita hanya perlu 6 sahaja. Kita dah ada 6 saja, kita boleh duduk kat sofa belakang, relax, santai. So tengok tak? Saya tengok Diamond kita, every time tengok seronoknya hidup dia. Tengok je seronok. Tu saya suka jumpa. Sebab kadang-kadang buat MOE ni, even saya FDD pun banyak agak susahnya. Banyak juga susah-susahnya. Bila jumpa Diamond je, saya tahu benda ni susah tapi berbaloi. MOE ni memang susah, memang penat tapi berbaloi. Yang ni yang kita dapat. So selalu kita jumpa. Next. Okay. Kawan-kawan, you are only limited by yourself. Percayalah cakap saya, benda-benda yang saya cakap tadi, yang benda-benda template tadi, boleh kontrol tak diri sendiri? Boleh tak? Boleh kita kontrol tak diri sendiri kita? Boleh. So kita ni limit sebenarnya diri kita je. Kalau kita tak pergi seminar, tanya diri kau, kenapa kau tak pergi seminar? Tanya dan cermin, asal kau tak pergi seminar? Kau never ke? Tanya kat dia. Kau tanya kat business partner, bergaduh nanti. Tanya kat cermin, kita tak bergaduh. Jadi stage of business saja saya nak cerita. Kawan-kawan, bila kita masuk dalam bisnes ni, di peringkat awalnya kita duduk di peringkat building. Peringkat building sebab apa? Sebab kita tak ada orang pun. Betul tak? Kita nak duplikasi lah, nak memimpin lah, kita tak ada pengikut pun. So building ni buat apa? Kita cari customer, kita sibuk pergi marketing plan orang. Kita tak fikir nak pergi aku nak ajar A, nak ajar B, nak ajar C, tak fikir. Kemudian second stage, kita akan masuk stage managing. Managing ni nampak macam shock. Ni saya punya pengalaman juga, saya melalui ketiga-tiga stage ni. Managing ni buat apa? Saya sibuk pergi atur. Okay, awal bulan duduk dengan orang ni, okay, kau kena buat ni, kau kena buat ni. Habis pula. Kau kena, hello, okay. Kau kena buat 3%, kau orang ni kena 6%, kena 9%, kedebak. Habis masa, habis hari liur. Sebab apa? Manage bisnes orang. MOE ni bisnes sendiri kawan-kawan. Kita yang urus dan kita jangan sibuk dengan bisnes orang lain. Walaupun downline kita. Kita pergi turun ke bawah turun. Tapi jangan sibuk tanya, asal kau tak buat? Asal tak jual? Dia pun tahu kena jual. Betul tak? Dia pun tahu kena cari orang. Kalau dia tak buat, tak payah tanya kenapa. Tak nak lah tu. Dan stage seterusnya, kalau dibiarkan, kita masuk stage blaming. Bila kita ternanti-nanti orang yang later, orang yang never ni, apa yang berlaku? Bisnes kita akan go down. Ni macam kapal, kalau dah bocor, kita buat kapal baru. Jangan sibuk nak tampal. Duk sibuk-sibuk tampal, sedar-sedar tenggelam dekat pinggang lah. Kan kita pun mati sekali. So cepat-cepat buang. Ni macam orang, kalau orang kecil manis pun kan, kaki isi dah busuk, dia buat apa? Dia bela lagi ke dia buang? Buang. Jangan tunggu kawan-kawan. Jangan sayang sangat. So building, managing, blaming. Kita nak cepat naik, stay in here. Stay dekat sini. Stay dekat building. Never manage. Saya kalau online cakap, sebab apa? Sebab I've been there before. Saya dah buat dah tiga-tiga ni. Ni saya kongsi pengalaman. Buang masa duduk kat managing dan blaming. Jangan. Saya sekarang online cakap, okay, you nak pergi berapa? Okay, ni yang you patut buat, you patut buat. You nak buat tak buat, you pasal kau lah. Saya akan buat. Sebab saya tahu dia nak. Saya tahu dengan siapa saya nak bekerja, saya pergi buat. Senang tak macam tu? Kita kisah tak dia buat ke tak? Tak ada rasa sakit hati. Kita pergi untuk kita. Sebab dia pun kumpulan kita. Jangan sibuk aturkan apa dia buat. Kita atur apa yang kita buat. Right. Jadi kawan-kawan, be focus. Be focus. Dream big. Benda yang kita rasa susah dalam MOE ni, kita rasa penat dalam MOE ni, mencabar, menyakitkan hati kita. Kalau kita besarkan impian, benda ni semua jadi benda kecil. Jadi benda yang kita tak kisah pun, benda yang kita tak peduli pun. Dan kawan-kawan, walau apa pun pin kita, apa pun kita punya tahap sekarang, always work like a 3%. Budak-budak 3%, waktu kita 3%, kita tak sibuk hal orang. Kita sibuk mana aku nak cari 250 PV aku saja. Betul tak? Anda yang pernah 3%, betul tak? Itu kita buat waktu kita 3%. Kita tak peduli downline kita nak pergi berapa persen, suka tingkau lah. Yang penting aku dapat 250 PV. So always work like a 3%. Yang pesan kat saya benda ni, Founders Executive Diamond, Jimmy Siawara, My Upline International, dia cakap dengan saya. Dia kata saya atas pentas Diamond turun 3%.
Sebab apa? Sentiasa pergi cakap bisnes, cakap produk. Cakap bisnes, cakap produk. Orang nak buat, orang tak nak buat, suka hati kau. Jangan peduli pasal orang lain. Sebab ni bisnes kita. So kawan-kawan, knowledge is not power. Knowledge is only potential power. Bila kita dah belajar, kita boleh buat benda tu. Dah belajar buat demo, boleh buat demo. Tapi applied knowledge is power. Kalau kita dah belajar, kita ambil ilmu tu, pergi buat demo, baru power. Kalau tak, simpan je lah. Sekejap lagi kita tengok Syamil buat dish drop, Fifi buat Alano, kau ambil, salin kedebak-kedebuk, balik tak buat, tak jadi apa. Betul tak? Potensi tak benda tu? Potensi. Tapi tak power. Ada potensi untuk jadi power. Okey, so itu saja daripada saya. Terima kasih. Minta maaf kalau ada terkasar. Selamat tahun baru. Happy birthday Diamond. Okey. Alright. Okey, saya bagi balik MC. Terima kasih. Beri tepuk